الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل عنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الصام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, para imarah rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita buka dan kita baca surah sekali umum kita hajatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, para sahabat baginda, para alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga kepada ahli-ahli kita yang mana telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda dan Imam Al-Fadhil Tuan Osman Yahya Sebuah Musi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuasa Mengudu. Yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, para imarah, para jemaah rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah benarkan kita bertemu pada hari ini, dan kita pula syukur, banyakkanlah kalimah syukur kepada Allah atas segala kurniaan Allah, dan kita minta, kita mohon pada Allah terima segala apa yang kita lakukan, dan sudah semestinya bagi kita ini untuk kita mengadakan lagi amal kebajikan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang nak main beberapa hari lagi ini, maka kita buatlah persiapan kita dengan sebaik mungkin agar Ramadan yang akan datang pada kita ini adalah bukan yang sia-sia sahaja, bahkan ianya adalah lebih baik pada tahun-tahun yang lepas ini. Tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang dahulu pada minggu lepas kita dah masuk hadis yang kelima kita, dan kita telah masuk dalam muka surat yang ke-36 dalam kitab Jawi kita. Maka matan hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna bahwa radun. Hadis ni tuan-tuan juga kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Nawawi letak pada hadis yang kelima. Dia mengajar kita agar jangan kita melakukan perkara-perkara yang baru, yang tidak ada dasar, yang mana tidak diajar bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui pada lepas ni tuan-tuan tentang kalimah-kalimah tentang bid'ah dan juga sebagainya. Maka saya nak baca sikit dari kitab Jawi kita yang lama yang dikarang oleh Yaqub tuan-tuan. Maka katanya dekat sini ini keterangan, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, siapa-siapa yang buat benda yang baru, man amila, dia adalah buat dua tapi dalam sub perbuatan, yang ni dia mengada-ngadakan tuan-tuan. Maka kata dalam kitab ini dia berkata kepada kita, qala mu'allifur rahimahullah taala, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, maka adalah tiap-tiap perkara yang diada-adakan. Tuan-tuan, dalam kitab Jawi kita yang lama ni,
dia tulis honok. Kalau kita silap baca ni tuan-tuan, dia akan berbunyi maka adalah setiap perkara yang dadakan. Tuan-tuan, dal alif tuan-tuan. Kalau kata kita silap baca sikit di dada ikut mana ni, maka dia berkata kepada kita adalah tiap-tiap perkara yang diada-adakan pada agama Islam itu ialah ditolak dan tiada diterima daripadanya. Jelas ulama beritahu kepada kita ni tuan-tuan, perkara kalau perkara itu dibawa datang yang mana tidak ada asalnya dalam agama kita ini, walaupun ia baik, nanti kita nampak dari tuan-tuan, ianya akan ditolak. Diketahui dalam hadis ini bahawa segala amalan daripada mandi, tuan-tuan, mandi baik tak? Mandi baik, dia nak menghilangkan bau badan kita ni. Yang keduanya adalah berwuduk. Wuduk baik tak? Ya, kita nak sembahyang, kita kena ambil wuduk. Ada anggota-anggota yang perlu kita basuh. Lagi dia kata puasa, tuan-tuan, puasa baik tak? Baik, menahan diri daripada makan dan juga minum pada waktu siang harinya dan menjaga pada larang yang lainnya. Kemudian dia kata lagi mandi, wuduk, puasa dan juga sembahyang baik tak tuan-tuan? Ini perkara yang baik. Maka dia kata dalam ini, kecualilah bahawasanya dalam hadis ini bahawa segala amalan daripada mandi, wuduk, puasa, sembahyang dan lain-lain apabila diperbuatkan atas menyalahi syarak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, iaitu tiadalah ia diterima. Makna kata dalam ini dan ditolak atasnya, itu kembali kepada ibadat tadi ini. Sama ada puasa dengan disebabkan dia tidak patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala cara melakukannya. Mungkin orang puasa waktu siang, dia puasa waktu malam. Tuan-tuan, macam apa ni? Puasa waktu malam ni tak letih sangat. Ada cara lagu tu. Kita ubah sikit, lama dah puasa kot siang hari. Kita malam ini bermula Ramadan tu 4.45. Untuk Korea kita ni, kita pakat-pakat puasa pada waktu malam. Boleh tak tuan-tuan? Maka kalimat itu adalah salah dalam agama. Perbuatan berpuasa itu adalah ditolak dan juga tidak akan diterima. Dan begitu juga tiap-tiap sesuatu yang diambil dengan akad yang fasid, wajiblah dikembalikan kepada empunyanya dan tiadalah harus dipunyai oleh sesiapa pun. Tuan-tuan juga puan-puan setiap Allah SWT sekalian. Kemudian dalam kitab jauh kita yang lama ni, dia beritahu pada kita contoh orang yang berzina. Dia tahu kata anak dia zina. Tuan-tuan, ada seorang dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Cerita ni kita akan jumpa dalam buku hijau kita ni tuan-tuan. Dia kisah dia bila mana ada seorang sahabat mai pada Nabi. Ni cerita ringkas tuan-tuan, nanti kita nampak nanti ni. Bila mana ada seorang sahabat mai pada Nabi, dia kata pada dia, aku tahu kata anak aku ni zina. Maka kalau ikut ni, dia kena dengan hukuman yang sepatutnya, yang mana Allah tetapkan bagi had bagi orang yang berzina. Tuan-tuan, maka dia kata, ya Rasulullah, aku bawa mai 100 ekor kambing dan juga seorang hamba, maka aku nak tukar dengan hak zina tersebut. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Ambil balik. Tuan-tuan, ambil balik. Mana kata walaupun awak mai 100 ekor kambing, tuan-tuan, kemudian seorang hamba, maka dia membebaskan hamba tersebut. Dekat sini ni dia berkata kepada kita, ianya amalan ataupun perbuatan itu diada-adakan dalam agama. Zaman Nabi ada sahabat yang nak melakukannya, maka dia tak katalah ambil balik. Dan kata dia kata ni, ketahuilah bahawasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya adalah hamba dan juga kambing itu tiada diterima daripada engkau. Bahasa kata dia ambil balik lah. Makna kata tidak akan diterima dan juga sebagainya. Tuan-tuan dan juga puan-puan setiap Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dalam muka surat kita yang ke-136, kita dah tengoklah tentang perkara ahdatha, kemudian fi amrina hada ma laisa lahu amruna, dan juga bahwa raddun. Dia beritahu pada kita ni tuan-tuan, raddun ini adalah ditolak. Ditolak dengan arti kata walaupun ikhlas kita melakukan perbuatan tersebut. Contoh macam dengan puasa tadi dah, ikhlas lillahi ta'ala ni, memang tak makan pada waktu malam.
Dia tak makan semua sebab dia lena. Tuan-tuan, tak makan madu malam ni. Maka ketika itu, walaupun dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan diterima. Baik. Kemudian dalam hadis ini pula, menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW menerangkan bahawa barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ianya akan ditolak. Arti hadis ini sahih 27 ialah barang siapa yang mengadakan atau mengerjakan satu pekerjaan agama yang diada-adakan orang lain, padahal satu kerjaan itu tidak menurut kepada dalil agama, ianya tertolak sama sekali. Nanti kita akan jumpa, tuan-tuan, walaupun dulu telah saya beritahu ada 6 kriteria, adapun ada 6 syarat yang kita kena patuhi. Jika lengkap 6 syarat tersebut, tuan-tuan, maka amalan itu boleh kita buat. Tapi andai kata 6 syarat itu tidak ada, ibadah jenis, kemudian sebab, kemudian time dengan masa dan juga sebagainya, maka ketika itulah ia tidak akan ditolak. Ia akan ditolak. Baik. Jadi satu kerjaan agama, sama ada dalam perkara i'tiqad, ibadat, maupun dalam pekerjaan muamalat, akan ditolak atau tidak diterima kalau dikerjakan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, atau dengan cara yang berlainan dengan hukum yang telah ditetapkan, yang ikan pekerjaan seperti itu tetaplah dilarang, walaupun dalam keadaan ibadat. Macam tadi adalah contoh, adalah bab puasa. Ni contoh pula kalau bab sembahyang. Nah, tiba-tiba sembahyang ni dia tak mau nak buat dengan cara yang Nabi tunjuk. Tiba-tiba dia nak buat, aku hari ni aku nak buat, aku nak lepas takbiratul ihram, lepas baca Fatihah apa semua ni, aku nak terus sujud, aku tak mau rukuk dah. Pasal apa? Lagi nak tui pada rukuk ni, sakit pinggang dia ada lagu tu. Maka perbuatan tiga rupa diterima tak? Dia baca tidak. Tak. Ikhlas lillahi ta'ala. Dia kata sebelum sembahyangnya, usolillah ta'ala saja aku sembahyang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kemudian dia buat perbuatan itu salah dalam agama, walaupun dianya adalah perkara ibadat, ia tidak akan ditolak. Ada satu masjid, tuan-tuan, ada seorang dan jemaah tu minta-minta kita doakan agar Allah bagi hidayah pada dia. Tapi tak berlaku dalam Korea kita ni. Dia berlaku Korea yang lain. Tuan-tuan, dia ni sudah berumur. Dia sudah berumur dah. Jenis dia ni waktu dia sembahyang dia terjemah. Tuan-tuan, waktu dia sembahyang dia terjemah. Dan saya tak tahu sebab saya tak biasa berhadapan dengan dia. Cakap yang orang dengar, saya dengar pada pegawai masjid berkenaan. Dah banyak. Elok kata sembahyang ni dia pun terjemah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian kepadamu Tuhan bagi segala alam. Sampailah habis. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga sebagainya. Maka dia nak baik dengan perbuatan tersebut. Ya, baik. Dia nak adalah tentang sembahyang. Tapi adakah boleh berkata-kata selain pada kalimah bahasa Arab? Nampak tak tuan-tuan? Kan dia yang baik ni. Dia buat tu baik kerana menghayati. Contohnya, aku bahasa Arab ni aku tak apa faham. Bila aku tak apa faham ni, aku tak rasa khusyuk, aku tak rasa seronok dan juga sebagainya. Dan dia berkata, mungkin aku terjemahkan dengan bahasa aku ini, aku juga akan boleh merasai kelezatan dalam ibadat sembahyang. Contohlah, dia tak tahu dia lagu mana. Maka ketika itu, adakah perbuatan ini dibenarkan? Jawapannya, kalaulah ianya bersalahan dengan syarat yang mana Allah tetapkan dan juga Nabi tetapkan, maka walaupun dalam keadaan ibadat sekalipun, ia tetap akan ditolak. Nanti kita hidayah pada Allah lah, biar dia sedap. Baik, kemudian ada pun pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan dunia seperti perniagaan, pertanian, perusahaan dan sebagainya, maka tidaklah termasuk ke dalam pengertian hadis tersebut. Yang demikian tidaklah dilarang mengadakan satu acara atau pembenturan yang baharu yang lebih sesuai dengan zaman, sama tidak ada keterangan yang melarangnya oleh sesuatu sebab. Bab bid'ah ini hanya berkaitan tentang urusan agama. Yang dikata tu fi amrina hadha, dalam urusan kami ni, dalam perkara kami ni. Yang lain kita tengok tak. Contoh macam saya beritahu pada minggu lepas ni, tanam padi nak tanam sampai 3 kali. Satu tahun tu 3 musim dia tanam. Bila dia tuai, lepas tu dia putar balik, lepas tu dia semai balik, dia
dia try balik, dia petak balik, dia semai balik juga sebagainya. 1 tahun 3 kali. Orang dulu contoh je lah. Dan dengan tidak ada teknologi yang diberikan kepada mereka pada ketika itu, mungkin payah bagi mereka untuk buat tanaman dengan cara kerak yang mungkin. Bila main zaman kita ni, ada yang teknologi. Lepas tu ada pula dengan benih yang telah pun diubah sesuai. Kita kata lagu tu lah tuan-tuan. Dia bukan bidang ni, kita kata lagu tu. Kan? Di benih ini bila dia tumbuh ni dia cepat. Bila cepat ni pertubuhan dia pun cepat. Lepas tu keluar pula dengan buah-buah tu dengan biji-biji padi ni berat. Tuan-tuan, contoh je lah. Kan? Dengan teknologi yang ada kan, dia campur ni, kahwin benar ni, kahwin benar tu, kahwin pun ni, dah kena keluar pun ni. Tuan-tuan, contoh lagu tu lah. Maka benih itulah yang digunakan. Kita contoh. Dan tiba-tiba lah tahun ni 3 kali boleh buat padi dan juga sebagainya. Maka perkara sedemikian ini tidak termasuk dalam perkara yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam yang minggu lepas, dan ada kata Pak Arab tu dia buat video yang saya beritahu pada tuan-tuan, yang naik taksi tu. Tuan-tuan, naik taksi tiba-tiba tu kata macam-macam bidang-bidang juga sebagainya. Kan? Depa pakat gelak dan juga sebagainya. Sebab apa? Hang turun pada taksi aku ulang. Sebab zaman dulu tu tak ada taksi, hang pergi jalan kaki, hang naik unta dan juga sebagainya. Yang tu orang yang tak faham dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi maksud dalam bidang agama, bukannya bidang teknologi dan juga sebagainya. Baik. Okey. Kemudian amalan-amalan agama yang tidak diterima. Amalan-amalan agama atau perbuatan yang diterima ialah amalan yang dikerjakan menurut hukumnya sebagaimana yang telah pun diperintahkan, iaitu tidak kita keluar daripadanya dan tidak bertentangan dengannya, dan tidak pula yang diada-adakan ataupun direkakan, tidak ada asalnya atau tidak ada petunjuknya daripada agama itu sendiri. Contoh, macam dengan hadis yang direka-reka. Dulu saya bila tengok dah, dan saya sebut pada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, berkenaan dengan fadilat bulan Rajab. Dia kata puasa ni, lepas tu sembahyang. Kita bisa tengok satu hadis tu tuan-tuan, yang mana dia puasa 1 hari bulan Rajab, kemudian dalam puasa tersebut dia sembahyang dengan rakaat pertama tu dia baca 100 kali ayat kursi, lepas tu rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad 100 kali dan juga sebagainya. Maka rupa-rupanya disandarkan kepada Nabi itu adalah palsu semata-mata, walaupun antara amalan yang tidak akan diterima. Di antara amalan atau perbuatan yang tidak sah dan tidak diterima ialah seperti mandi, berwudu, puasa, sembahyang dan ibadat-ibadat lainnya yang dikerjakan tidak perlu dengan hukumnya, dan seperti jual beli dengan akad yang berlawanan dengan peraturan agama, dan seperti satu perbuatan yang dikatakan menjadi ibadat padahal tidak diperintahkan atau tidak daripada tunjuk oleh dalil agama. Sebagai contoh bagi amalan tersebut, perhatikanlah kejadian ini. Lebih contoh pada kita ni tuan-tuan. Baik. Pada zaman dahulu, yang ni tak ada dalam kitab Jawi kita yang lama ni tuan-tuan. Tak ada. Dalam kitab Arab kita ni pun tak ada. Dalam kitab Arab kita ni dia bagi contoh lain. Contoh ada tuan-tuan, dalam kitab Arab kita ni dia kata. Dan dia kata kalau macam tu di hari Jumaat. Di hari Jumaat. Mai ke Jumaat, Nabi melarang berlakunya jual beli selepas mana azan Jumaat berkumandang. Tu tuan-tuan. Kan lepas mana azan berkumandang ni tinggal dia beli tu. Mai masjid ni, sembahyang Jumaat ni. Baik, dia kata dia beri contoh macam tu lah. Dan contoh mana dia kata man ba'a aw syara ba'da al-azan tsani, siapa-siapa yang menjual, kemudian siapa-siapa yang membeli sebab mana azan yang kedua min yaumil jum'ati, ketika mana hari Jumaat, wa huwa mimman tajmu alaihi jum'ah, dan dia adalah orang yang wajib untuk melakukan solat Jumaat. Mana kata tidak jatuh keguguran atas harian. Tuan-tuan, dia ni wajib main sembahyang Jumaat, tapi time tu lepas azan yang kedua. Ni hati-hati tuan-tuan, ni hati-hati. Tapi nasib baiklah, kan, dekat dengan masjid kita tak ada orang jual di jalan. Kan, masjid lain ada orang jual ayam, ada orang jual buah contohnya. Kan, kadang-kadang dia nak ambil kesempatan Jumaat sebab orang ramai. Tak apa,
tak ada masalah nak mega tu. Tetapi bila mai azan yang kedua, hak tu nak mula dengan khutbah dah, maka berhenti sat kata dekat sini ni, yang mana wajib ke atas dirinya untuk bersembahyang Jumaat. Dia kata akad itu adalah akad yang batil. Akad jual beli, akad jual beli, akad berniaga, akad beli, li'annahu mukhalaf, kerana ianya adalah bersanggahan dengan perintah Allah dan juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah contohnya. Dia ada lagi lah contoh kan. Kemudian dia kata lagi contoh yang kedua, lau nazawajat al-mar'atu, jika seorang perempuan itu berkahwin tanpa wali, bila wali tanpa wali. Ini terjadi tuan-tuan. Bila seorang perempuan berkahwin tanpa wali, fazawaj batil, maka pernikahan bagi perempuan itu adalah batil, tidak sah. Nikah dia tak sah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkata, la nikaha illa biwali, tidak ada satu pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ada wali, ada nikah. Tak ada wali, tak ada nikah. Itu pemilu dia. Kan wali pula ada tiga. Dia masuk bab menakah haji. Wali pula ada tiga. Ada wali yang aqrab, ada wali yang ab'ad, ada wali yang hakim. Wali aqrab ini hanyalah bapa dan juga datuk sebelah bapa kepada si perempuan. Kan yang tu. Yang kedua ada wali yang ab'ad, wali yang jauh. Wali yang jauh ini selain pada bapa, selain pada datuk sebelah bapa. Itu aqrab dengan ab'ad. Dua-dua adalah nasab keluarga, tapi bezanya adalah pangkat. Ayah ianya wali dekat, ayah kepada ayah. Guna ayah tak apa nak syok, kita orang terima bapak lah senang. Dia buat bapak tu, bapak ni, bapak kepada bapak. Maka itu adalah wali aqrab. Dan juga ke atas kan, ayah meninggal dunia, maka jatuhlah kepada datuk ni siapa dia? Bapak kepada bapak dia. Tengok bapak kepada bapak dia pun meninggal dunia. Tengok lagi atas ada lagi bapak kepada bapak dia. Main bapak kata malam ni. Maka itu pun tak ada dah. Ketika itu barulah pindah kepada wali yang jauh, wali ab'ad nama dia. Dia akan jatuh kepada saudara lelaki seibu sebapa. Terus apa tu lah kan. Wali yang ketiga apa dia? Wali hakim, wali raja ataupun wali sultan. Dan baik, itu contohnya lah. Baik, kemudian adalah contoh yang diberikan dalam kitab Arab kita ni. Okey. Maka pernikahan seorang perempuan tanpa ada wali itu adalah pernikahan yang tidak sah. Mungkin akan timbul persoalan, macam mana pula dengan situasi pada hari ini. Contoh kita dosa saja ni, kita kata lagi. Yang orang kahwin dekat luar tu macam mana tu? Yang apa tak pakai, ayah duk ada, ayah duk di rumah. Contohnya. Tapi lari main ke mana atau pergi nikah kalau sana tu. Kan, tak kira lah nikah mana. Nikah dia kata nikah lari. Jenuh untuk kali nak nikah. Dia bukan nikah lari ni. Ni nikah duduk di sana. Nikah sana. Maka ketika itu tengok Ustaz, adakah ianya memenuhi menggunakan syarat wali hakim. Wali hakim mau tak mau ni dia ada syarat-syaratnya. Saya tahu abang syarat tu. Saya kalau abang lagi ni dia kata aku dapat dah modal, aku tahu lah abang macam mana. Dah ada. Maka dia lah. Modal tu dia dapat lah gagal ni. Kan nak nikah secara elok. Betul. Baru ni saya ceramah dekat polis. Kan ceramah dekat polis baru ni. Dia kata nak tambah boleh. Nak tambah boleh. Buat cara elok lah. Dia tambah kat berapa pula dekat Langkawi berapa sana. Geng-geng polis-polis pegawai-pegawai. Dia kata nak tambah boleh. Tapi janganlah kita pergi tambah dengan cara yang tak sepatutnya, salah dengan tata tertib yang telah pun diberikan kepada kita. Abang kata kalau nak kahwin gentleman lah. Ni dah abang kita beli beras, main nak kahwin bunyi. Apa aja kita buat lagu tu. Maka dekat sini ni dia kata kalau nak kahwin main, kita ikut undang-undang kita. Betul lagu tu lah. Kan. Siapa ada niat tu tak apalah, tak ada masalah apa pun. Baik. Boleh tak? Kemudian pada zaman dahulu sampai 37 ada seorang lelaki
lelaki berdiri di tengah panas matahari. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapakah halnya begitu? Zaman Nabi dulu ni ada seorang sahabat, dia berdiri di tengah panas. Sahabat tanya, Rasulullah tanya ni, angkat mereka ni. Maka ada orang yang menjawab, dia bernazar. Oh, bernazar rupanya. Nazar tu adalah dalam perkara ibadat. Sebab dia bernazar, aku dapat benda ni, maka aku nak buat benda ni. Dia kena tunai. Dia adalah nazar. Baik, maka dia kata bernazar dianya untuk berdiri, tidak mahu duduk, tidak mahu berteduh. Ditambah lagi dengan berpuasa. Dahlah sahabat tu puasa, dinazar pula berdiri tengah panas. Lepas tu tak mau makan, lepas tu tak mau duduk. Itu cara dia. Maka dekat sini ni kemudian Rasulullah SAW menyuruh lelaki itu supaya segera duduk. Baca ni nazar ni kena tunai. Macam mana pun dia telah bernazar, maka nazar ni dia kena buat. Maka Rasulullah tengok tu, hang ni pasal apa ni? Aku nazar, dia kata. Dan bila nazar ni Rasulullah kata hang duduk. Duduk. Maka kemudian Rasulullah menyuruh lelaki itu duduk dan juga berteduh serta sempurnakan akan puasa dah. Buat puasa lebih datang pun dah puasa. Tapi nazar dengan cara berdiri di tengah panas, lepas tu tak ada tuduhan dan juga sebagainya, maka itu adalah dilarang. Kerana tidak dibenarkan dia meneruskan nazarnya dengan berdiri, kerana perbuatan nazar itu bukanlah satu perkara yang boleh dinazarkan kemudian disempurnakan sebagai satu ibadat. Puasa tak apa. Pihak jenis nazar yang kata puasa memudaratkan akan dirinya. Diri tengah panas, kain puasa pula tu. Lepas tu tak nak teduh pun. Lepas tu orang suruh duduk, tak mahu nak duduk. Maka tentu nazar hingga ubat ini tidaklah dibenarkan berbanding dengan puasa. Puasa ni kita puasa, antariklah dengan puasa. Ada riwayat yang menyatakan kejadian tersebut berlaku pada hari Jumaat, di mana orang yang sedang mendengar khutbah Nabi daripada atas mimbar, lelaki itu kelihatan berdiri tegak, tidak mahu duduk dan tidak mahu pula berteduh selama Nabi berkhutbah. Kerana ia telah bernazar buat demikian untuk membuktikan betapa berat perhatiannya terhadap khutbah yang begitu penting. Tapi Rasulullah tidak mahu dijadikan nazar seperti itu satu kebaikan yang wajib disempurnakan. Kita tengok tuan-tuan, dia beritahu pada kita. Dan yang ini kita boleh berdiri juga atas mimbar. Kata mimbar, boleh tak nak tegur orang? Boleh. Tak semestinya kalau macam hari ni lah, kan hari ni Jabatan Agama dia sediakan teks khutbah nak membantu khatib, nak membantu khatib agar dia dapat menyampaikan apa yang dia nak sampaikan kepada ahli-ahlinya. Tuan-tuan, baik, kadang-kala dulu kalimah yang paling baik adalah irtijal ni naik atas khutbah tu cakap, tuan-tuan. Maka ketika itu adalah kalimah irtijal yang macam mana Nabi buat ni. Maka tiba-tiba Nabi duduk atas mimbar. Bila atas mimbar ni mimbar seorang tu, dan itu yang Nabi tanya tu. Ada riwayat yang katakan demikian rupa. Dan ada juga riwayat yang lain yang pernah cerita pada kita ketika mana Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat ni masuk dalam masjid, dia terus duduk. Tuan-tuan, ada lagu tu. Kemudian Nabi teruk, sembahyang lagi, tak sembahyang lagi. Maka hang bangun tak sembahyang tu. Contohlah. Maka ada riwayat demikian rupa. Mana kata khutbah ini tuan-tuan, kalau pandai main ayat ya, kan, boleh menegur kepada hadirin yang hadir pada ketika itu. Tuan-tuan, ada tadi ini saya bersama dengan 2-3 orang sahabat di Masjid Padang Gelang. Tuan-tuan, saya ada majlis khatam Al-Quran dekat daerah Langkawi. Tuan-tuan, Masjid Padang Gelang, duduk sembang-sembang dengan pengarah batu, dengan imam-imam dekat situ. Pengarah pun terkejut, dia kata imam tu daripada dalam imam yang abang imam Masjid Padang. Dia kata di atas mimbar, siapa-siapa yang ada kat lok tu masuk dalam masjid. Kan? Pengarah tu baru sampai. Aku kena dah hari ni. Ada kan bapa imam tu kata ada, bukan wah dia kata tu. Saya tengok ada dekat lok sana tu duduk minum, lepas tu duduk sembang, lepas tu duduk rokok. Padahal kita duduk atas mimbar tu, kata tu bila duduk atas mimbar ni nampak ke semua? Tuan-tuan, nampak ke semua? Bila nampak ke semua ni boleh tak ada tegak? So dia masuk masjid
masjid ni, boleh segerakan masuk dalam masjid ni. Kadang-kadang atas imam ni nampak, tuan-tuan, mereka main handset dan juga sebagainya, tinggal dalam perbuatan sejenak berubah. Yang tadi pun dalam kita punya kitab Arab ni, dia berkata kepada kita ni, hang beli belah pun, jual beli pun, time mana azan yang kedua telah pun berkumandang, maka akad tu tak sah. Bayangkan dia kalau buat dalam benda itu sendiri. Nampak? Dan itu bukan nak garang atau ramanya apa. Tuan, sebagai untuk kita nak mempercantikkan ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahlah waktu tu jamai hari Jumaat. Kan? Nak harap-harap yang lain ni, alhamdulillah lah kalau ada main. Kalau dia tak main waktu tu yang kita duk main, kan contoh. Maka itulah waktu-waktu yang perlu kita nak mengislahkan atau kita nak memperbaiki. Bukan nak tunjuk khatib tu pandai, tidak. Bukan nak tunjuk khatib tu ada ilmu, tidak. Bukan nak tunjuk khatib tu seorang ulama, dah. Tapi disebabkan yang ditumpangkan kepada yang itu, dia tahu perbuatan itu adalah salah dan juga sebagainya. Boleh kena tegur? Dia banyak boleh. Tak ada masalah. Macam mana kita tengok ni, tuan-tuan. Baik. Okey, itu adalah bab nazar. Sekarang yang mustahil diperhatikan ialah tentang perbuatan berdiri dijadikan satu nazar, iaitu satu kebajikan dan juga keadaan. Berdiri adalah satu perbuatan dalam ibadat pada tempatnya yang tertentu, iaitu pada sembahyang. Sembahyang dia ada kalimah qiyam atau ya alif mim. Dalam kitab Mu'jam Musalli, kalau tak salah dia dulu ngaji, tuan-tuan, dan kitab tu dah ada habis sebab dia tukar main Langkawi. Dah ada habis. Dulu sebab setiap hari Selasa ada lah dekat masjid sebelah jabat tu, dia selalu buat pengajian kitab Mu'jam Musalli, Tubuh Biduk Jam. Kita pun lagu lah bawah dia cantik dah kan. Baca kitab tu beda lah. Kadang-kadang tu 3 baris, habislah 1 jam setengah. 3 baris, tuan-tuan. 1 jam setengah agak-agak nak habis kitab tu apa lama, tak tahu nak kadang. Yang menarik tu bila dia contoh, dia beri kalimah qiyam. Qiyam ni dia adalah satu perbuatan berdiri di dalam sembahyang. Cara dia bang, cara dia terurus dalam terurus Osman, dia kenal itu Osman bin Din. Dia terurus dekat dengan Sungai Pau, belakang masjid Sungai Pau tu masuk pondok dia tu. Cara dia tuan-tuan, dia sebut orang yang duduk di atas kerusi. Boleh duduk dalam kerusi ni, tak ada masalah. Tapi kaki kerusi yang belakang tu kena duduk dalam seolah, bukan kaki kerusi yang depan, kaki kerusi yang belakang. Habis itu kerusi bila dia bangun, dia maju depan lah. Yalah, memang macam tu lah. Ada punya kita punya pemikiran kita. Ya, baik. Kemudian kaki yang belakang itu duduk di dalam kaki kerusi tu. Baik, ketika mana qiyam untuk berdiri, pertama sekali tu guru kata, kalau dia mampu untuk berdiri untuk takbiratul ihram, dia kena buat dengan diri dulu. Allahu Akbar. Berdiri setakat mana yang dia boleh. Tiba-tiba habis Fatihah tu masuk surah, dia tak larat ada. Dia duduk. Tuan-tuan, elok dia duduk tu, dia kata dia ada tenaga balik, ada diri balik. Tu kata qiyam tu, tuan-tuan. Bukan kata duduk tu, duduk tu dia duduk. Tuan-tuan, tu guru lah pesan saya macam tu. Saya pun tak tahu lah. Baik, jadi macam tu dia kata, naik rakaat yang kedua. Rakaat kedua. Bila rakaat kedua ni, dia kata kalau ada kekuatan qiyam tu ada lagi dekat dia, maka dia kena berdiri. Sampailah habis sembahyang dia. Tu cara dia lah. Dan bukan kata ruksa ni boleh duduk terkusi, duduk terkusi sampai habis. Maka tu contohnya. Baik. Kemudian dia berkata azan ataupun kalimah ni adalah bang, berdoa di Arafah, dan tidak dapat didirikan diri itu satu ibadat pada tempat-tempat yang tidak diperintah atau disyariatkan. Dia adalah contoh berdiri pada sembahyang, berdiri pada azan, berdiri ketika mana berada di padang Arafah berdoa. Ni kampung hati orang pulang ada. Siapa yang dapat di Mekah, tuan-tuan. Dia tahu lah. Dalam proyek ni ada pun dekat orang tu. Kalau ada tu minta lah agar dipanjangkan umur dia, sihat tubuh badan dia, dapat haji yang baik. Kemudian dia ada lagi, dan tidaklah dapat didirikan diri itu daripada ibadat pada tempat-tempat yang tidak diperintahkan ataupun disyariatkan. Katakan nazar tadi. Nazar tadi. Dia nazar berdiri di tengah padang. Kedua apa tak ada.
rosak kat tu, maka nazar itu adalah tidak digalakkan. Kerana itu bukanlah tiap-tiap menjadi qurbah, mendekatkan diri dengan Allah pada satu tempat yang dapat dijadikan qurbah dengan pada semua tempat. Nah, dia nak dekat diri dengan cara dia buat perbuatan diri itu adalah untuk dia mendekatkan diri pada Allah SWT, tapi cara itu adalah persalahan. Baik. Dan inilah pula sebabnya berdiri lelaki itu tidak dipandang satu perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia bagi baik. Pasal apa ni? Nazar tu wajib. Tapi pasal apa Nabi suruh dia duduk? Maka ini sebabnya tuan-tuan. Kan kita tahu dalam bidang kita baca ni, berdiri ada 3 tempat. Yang pertamanya sembahyang, yang keduanya azan, yang ketiganya berdoa di Arafah. Lain pada itu, ia kata dalam ni tidak diperintahkan atau disyaratkan. Maka kalimah itu tak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pula perbuatan yang bukan ibadat tetapi termasuk kepada bahagian hukum jenayah yang diadakan serta dilakukan dengan cara bertentangan atau mengubah sama sekali bentuk asalnya. Misalnya, ini dia main balik dalam tadi tuan-tuan. Kita tahu juga yang ramai. Nah, ada lagi masa. 3 minit. Tak. Habis ni kita habis. Lepas ni ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu menghabarkan bahawa anaknya yang bekerja sebagai seorang buruh kepada seorang yang lain telah berzina dengan isteri orang itu. Allah. Tak tahu nak kata tuan-tuan. Itu zaman ni, zaman kita macam mana tuan-tuan? Ada. Saya paling terpesan baru-baru ni bila dekat main jabat agama. Melbourne, cikgu saya tahu, nanti saya tak maaf lah dia semua dia kan. Dia dapat tangkap isteri dia curang belakang dia. Tuan-tuan, bukan setakat curang. Lepas tu dia sanksi kepada anak yang dilahirkan. Dia main jabat agama ni, boleh tak saya nak buat DNA test ni? Saya kata ikut juga, nak buat sudah. Saya kata, ni ustaz tengok, ni adalah bukti. Bukti dia ni sangat bukti lah, dia buat gelak lah, dia pilih macam mana. Isteri itu curang bersama dengan rakan sekerja. Hantu cukup bentang. Hantu cukup bentang pada hari ini sebab terlampau sangat pergaulan bebas pada hari ini tuan-tuan. Lagi macam tu. Dia pun sanksi pada anak. Bila sanksi pada anak tu dia tanya, boleh tak dapat DNA? Dia kata boleh lah, ikut suka lah. Maka ketika tu dia pilih buat DNA. Dia bayar apa semua tu, dia main beli. Bila dia main beli ni, dia main suar risau. Dia kata, tengoklah. Dia kata lah, bukan saya cakap saja ni, dia buat. Bila buat tu result dia 0%. Anak tuan-tuan, dia dengan anak tu adalah 0%. Ustaz, saya hampak anak. Lagi boleh tak saya nak buang kalimah benci saya kat anak ni? Saya tak mau nanti bila dia besar, dia kata bila dia besar nanti mak dia tak habaq pun nak lagu ni, maka saya tak mau berwalikan dia. Tak? Okey kau macam tu. Sebab dia adalah anak tidak sah taraf tu. Maka kita kata tak apa lah. Baiklah buat dia. Nanti contohlah kita berusaha dengan DPN juga sebagainya. Kalau DPN nak apa-apa, mungkin ada lagi lah dengan rekod perubatan dengan sebagainya. Kita tak tahu. Kan nak buat kalimah binti itu macam mana. Anak dia pula anak perempuan. Anak perempuan ini memerlukan kepada wali. Kan kalau wali tak ambil peduli tuan-tuan. Ada kalau wali yang peduli ni. Kan kalau wali tak peduli, apalah, dah kahwin dah. Hak tu kerah dulu. Dah. Maka tetap dikira sebagai anak tidak sah taraf. Fatwa Kedah kata, mana-mana orang perempuan yang mengandung dahulu kemudian berkahwin dengan laki-laki yang sama menyebabkan mengandungnya dia, maka ketika itu anak itu juga statusnya adalah tidak sah taraf. Kan? Boleh berkata, tu macam mana Syekh? Yang keadaan dah 6 bulan tu macam mana? 6 bulan tu Allah tu macam mana tu? Maka yang tu selepas akad nikah berlaku. Tu kan beza. Kan beza. Yang ni anak boleh sebelum akad nikah berlaku. Bila anak boleh sebelum akad nikah berlaku, dalam fatwa Kedah kata macam tu lah. Maka anak tu statusnya adalah anak tidak sah taraf. Orang main. Bila orang main ni, sebab semua kena tanya lah. Kita bukan nak cari saja. Takut-takut kebenaran disembunyikan.
Ya, malah meninggal ada. Mak kata tak boleh. Mak kata buat tak boleh pula. Dia tak lalu. Kan, lalu kita tekan si mak dan juga sebagainya. Dan beli mak mengaku cerita lama. Ustaz, cerita lama. Cerita lama. Kan, itu adalah faktor. Jangan sembunyi pada lagu. Takut-takut nikah anak itu termasuk dalam nikah yang subhah. Nikah yang ragu-ragu akan status suaminya. Bila nikah yang ragu-ragu, anak tu bagaimana nanti? Anak kahwin, dapat anak. Lepas tu anak kepada anak tu kahwin. Pula dapat anak. Anak kepada anak tu kahwin. Dapat anak. Macam mana? Satu-satu mereka. Jangan pandang mudah pada lagu. Baik. Dan lepas tu kita minta pada Allah, ya Allah janganlah bagi pun aku macam ni. Dan kalau salah, saya minta abang kat mereka, anak-anak muda kita yang terlanjur. Kata hampa salah dah. Jangan duk buat lagi perkara salah ni. Nak ikut ni boleh dah, kami nak denda, nak buat dalam lokak boleh sangat-sangat dah. Tapi kita nak hukum mereka, adakah keputusan pada mereka? Di kadang-kadang ni tak tahu lah. Tuan-tuan, tak tahu nak buat macam mana kat anak muda kita ni. Ada baru ni main umur 14 dengan umur 16 nak kahwin. Agak-agak tuan-tuan bagi tak? Tuan-tuan, nak kahwin umur 14 tahun. Tengok-tengok rupanya ada perintah macam mahkamah. Dia pun dia arif. Tuan-tuan, macam mana ni? Bagi tak? Dah mereka nak kahwin, tak kita bagi. Tak ada sebab kita nak larang mereka. Nah, saya pun tak mau bagi mereka kahwin ni. Tanya banyak kali mereka nak kahwin juga. Dan kali rupanya tekan sikit lah. Abang tu betul. Biasa terlejak lah. Ya. Umur 14 tahun pada hari ni dah buat dah hubungan kelamin dah. Bayangkan tengok 14 tahun SPM pun tak ada ni. Buat dah hubungan kelamin ni. Bayangkan tengok. Saya tak nak hambat kat mana. Kat rumah saya. Lepas tu faham. Mak saya kerja. No. Dia harap anakku baik. Kan? Macam amat rempih lah. Anak saya tak betul dia jujur. Nak saya baik. Kan? Mana ada mak nak mengaku macam tu? Dia kata, bila dia hampak depan anak ada apa mak ada dia tu, payah mak dia kata hampir belum mahal. Elok belum mak dia kat lelaki-lelaki tu, mak dia tak mau dah. Kan, tolak tangan juga sebagainya. Tak ni yang berlaku ni tuan-tuan. Baik, ini tajuk kita ni. Kau nak mati tak? Mati tak? Mati tak? Mati tak? Lepas tu, mati tak? Mati? Dah mati kan? Nah, hari ini kita masuk bab zina ni, kita masuk umur depan lah. Nah, hari ini yang dibacakan tadi lah contoh tu. Jawapan dia kata anak dia berkahwin berzina, kemudian dia nak tebus dengan cara bagi satu ekor kambing dengan seorang hamba. Nabi kata pada dia ni bahawa kambing dan hamba engkau itu hendaklah dikembalikan pada engkau, dan atas anak engkau dikenakan kepada 100 kali pukulan, dan selama setahun akan pembuangan. Tu kata baik. Inilah contoh pelanggaran rangka hukum syarak yang sudah ditetapkan dengan satu hukum yang baru, iaitu menghukum orang yang berzina dengan harta benda. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Dibalik. Baik, itu adalah contoh perkara-perkara yang baru yang dalam agama ini yang mana tidak diterima sama sekali akan perbuatan mereka. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka saya rasa cukuplah sampai sekarang di sini dahulu pada malam ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan tengok Ma'yusafadu dalam hadis. Benda apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis yang kelima kita ni tuan-tuan. Dan mudah-mudahan kita habis ni tuan-tuan, kita faham sebab sikit lah rupanya bid'ah ni tuan-tuan adalah dalam bidang agama, tidak dalam urusan keduniaan. Kita lalu tu pun kan dan apa dia ni tanah dan sebagainya tu. Baik, maka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta agar kita tidak bukan bid'ah pada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akui kita sayang pada Nabi, kita akui kita cinta pada Nabi. Tolong jangan buat perkara yang Nabi tak galakkan untuk kita melakukannya. Banyak lagi perkara yang Nabi galak kita buat, tapi kadang-kadang kita tak mau nak buat. Pasal apa tak suruh perkara ni dia buat sedia dah. Dan nampak perkara yang baru ni, maka tengok tak. Walaupun agak padat sekalipun, tidak ada dasar dalam agamanya, maka tidak akan ditolak. Tuan orang Allah SWT sekalian, kalau ada kesempatan kita akan buat lagi pada minggu depan, dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah kita
kesempatan setiap kepada kita masa yang datang untuk sama-sama kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ini dengan ketaatan kepada kita nak menyambut Ramadan 1445 yang tu kita ulama kita ditentukan bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemasyhuran yang mana Allah berikan kepadanya, yang mana Nabi pun dia bagi tahu kepada kita fadilah cukup banyak kita tuan rugilah kalau tak kabur. Dan ini saya fahamkan bahawasanya pada ini dan tak orang sikit orang masjid nak tukar kafe dan jadi kalau ada siapa-siapa ada kesempatan tu dan nak menginfakkan harta benda dia ni amal jumpa dengan takbiran masjid ni tuan-tuan, dan orang main kita di tempat ajar ni, orang main kerja atas segala yang kita bagi ni tuan-tuan, itu merupakan satu ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah hati kita dan contoh dalam pula dan tambah-tambah masuk bulan Ramadan ni kan orang main tarawih banyak ada dia buat perkara sunat macam dengan fardu disebabkan kita bagi duit kita contoh tak tahulah dan ada bulan Ramadan ni kan dapat sampai tahun contoh maka dia pun buat dalam keadaan yang sensor seronok kan sejuk-sejuk pun orang dukung kafe keluar kulit contoh keluar plastik pula kulit terlahat dan maka dia pun buat dalam sana maka kita pun akan tukar sama saham dalam ibadat mereka. Jadi nak tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang baik kepada Allah berasal dari ta'awun yang banyak. Sekian aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna man rabbana wa sigara wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك تمام النعمه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.